selamat pagi pelajar. Waalaikumsalam cikgu. Pelajar apa kabar? Sehat? Sehat cikgu. Oke, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin menunjukkan sesuatu kepada kamu. Nampakkah pelajar? Nampak. Oke, benda ini apa? Ampau. Sampul? Ya. Baiklah, cikgu mau beberapa orang pelajar untuk mengambil sampul yang cikgu sediakan ini ke hadapan. Oke, coba teka apa yang ada di dalam sampul tersebut. Tapi jangan buka dulu. Adila, jangan buka. Ya cikgu. Oke, apa yang ada dalam sampul tersebut? Coba teka. Duit. Selain duit, Sampul kosong. selain sampul kosong. Surat. Oke, baiklah. Cikgu tidak mau kamu berteka-teki. Jadi, cikgu benarkan kamu membuka sampul tersebut dan bacakan kepada cikgu apa yang ada di dalam sampul tersebut. Kita mulakan dengan sampul 1. Oke, siapa dapat sampul 1? Motorsikal cikgu. Oke, sampul 2. Zuhur. Oke, berdasarkan perkataan yang ada di dalam sampul tersebut, kamu rasa apa kesalahan yang ada dalam perkataan tersebut? Ejaan motorsikal. Betul, ejaan dalam perkataan tersebut. Jadi, itu merupakan topik pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenal pasti kesalahan ejaan. Oke, sebelum itu cikgu ingin menerangkan tema pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 5, yaitu jati diri dan kewarganegaraan. Dan hari ini cikgu memfokuskan kepada unit 10, yaitu jasamu pemimpin. Seterusnya, sebelum memulakan pengajaran, cikgu ingin memberitahu topik pembelajaran kita pada hari ini, yaitu cikgu berharap di akhir pembelajaran ini pelajar dapat membaca dengan intonasi yang betul. Kedua, pelajar dapat menyenaraikan kesalahan ejaan. Dan yang ketiga, pelajar dapat membetulkan kesalahan ejaan yang terdapat pada teks ataupun sesuatu ayat. Oke, pelajar ada bawa buku teks? Ada cikgu. Oke, buka muka surat 57. Nampakkah teks yang bertajuk Aku Anak Malaysia? Nampak. Baiklah, cikgu minta Noradila untuk membacakan teks tersebut dengan suara yang lantang. Burhan berlari pantas ke kantin sekolah. Kabarnya Cikgu Harun akan memilih wakil ujian prakelayakan pertandingan duit tahunan badminton peringkat. Berhenti. Oke. Cara bacaan Dila tadi adalah salah. Hal ini kerana Adila membaca secara terus walaupun ada nokta di penghujung perkataan kantin sekolah. Sepatutnya, bila kita membaca sesuatu teks ataupun ayat, jika ada tanda nokta ataupun tanda koma ataupun tanda baca yang lain, kita perlu mengetahui fungsi dan kegunaannya. Sebagai contoh, untuk tanda nokta, pelajar perlu berhenti semasa membacanya. Sebagai contoh, Harun berlari pantas ke kantin sekolah. Maksudnya kita kena berhenti apabila ada tanda nokta. Jelas? Jelas cikgu. Oke, baiklah, mari sama-sama membaca dengan cikgu. Cikgu baca dulu, lepas tu kamu ulang. Oke? Ya cikgu. Burhan berlari pentas ke kantin sekolah. Burhan berlari pantas ke kantin sekolah. Kabarnya Cikgu Harun akan memilih wakil ujian. Kabarnya Cikgu Harun akan memilih wakil ujian Prakelayakan pertandingan. Oke, jelas? jelas. Baiklah, kita akan meneruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan aktiviti berkumpulan. Jadi sebelum itu cikgu akan membahagikan kamu kepada beberapa kumpulan, yaitu kumpulan 1, kumpulan 2 dan juga kumpulan 3. Oke, jadi setiap kumpulan kena mencari kesalahan yang terdapat dalam teks ini. Oke, cikgu beri masa 2 minit untuk setiap kumpulan berikan jawapan yang betul. Oke, masa telah
telah tamat. Kumpulan 1 tolong hantar wakil untuk bacakan teks ini di ayat yang pertama dan beritahu cikgu apa kesalahan yang ada dalam ayat tersebut. Hari ini merupakan hari pelantikan ketua kelas. Oke, apakah kesalahan yang terdapat pada ayat tersebut? Pelantikan cikgu. Apakah jawapan yang betul untuk pelantikan? Sepatutnya dieja tiada R. Ejaannya macam mana? P-I-P L-A-L-A-N lan T-I-T-K-A-N kan? Oke, pelantikan, betul. Oke, kumpulan 2, tolong bacakan ayat yang kedua dan berikan cikgu jawapan yang betul. Semua pelajar wajib berundi calon yang bertanding. Oke, apakah kesalahan yang ada dalam ayat tersebut? Berundi. Berundi. Jadi jawapan yang betul ialah Sepatutnya mengundi. oke, sepatutnya mengundi. Oke, kumpulan yang terakhir. Tolong bacakan ayat yang terakhir dan beritahu cikgu apa kesalahan yang ada dalam ayat tersebut. Pelajar yang tidak mengundi akan didenda mengutip sampah. Oke, apakah kesalahan yang ada? Denda. Kenapa denda menjadi kesalahan? Sepatutnya tiada hash. Oke, baik. Jadi ejaan yang betul ialah Denda. D-E-N-D-E-D-A. Denda. betul. Tahniah kepada semua kumpulan kerana berjaya mencari jawapan yang tepat dan mengenal pasti kesalahan yang ada dalam teks tersebut. Oke, pembelajaran seterusnya diteruskan dengan aktiviti berkumpulan juga, yang mana kamu akan tetap kekal dengan kumpulan kamu, yaitu kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3. Oke, kamu ingatkah tadi kita sudah membaca teks ini? Ingat cikgu. Oke, cikgu mau kamu cari kesalahan yang ada dalam teks ini. Cikgu bagi masa selama 5 menit untuk semua kumpulan menyiapkan dan mencari kesalahan dalam teks ini. Oke, masa bermula sekarang. Oke, masa telah pun tamat. Setiap kumpulan tolong berdiri dan sebutkan kesalahan yang ada di teks ini. Kabarnya. Oke, kabarnya. Apa jawapan yang betul? Sepatutnya kabar ada hash. Oke, jadi ejaannya ialah K-H-A-B-A-R. Kabarnya. Oke, kumpulan kedua. PH. PH. Sepatutnya? Pihak. Oke, sepatutnya pihak. Oke, kumpulan 3. Digenggam. Digenggam. Oke, nampaknya kamu sudah menguasai cara untuk mencari kesalahan daripada teks ataupun sesuatu ayat. Oke, kita akan teruskan dengan aktiviti yang terakhir, yaitu aktiviti ini akan dijalankan secara individu. Jadi, semua boleh duduk ke tempat masing-masing. Oke, cikgu akan mengedarkan kertas kerja ataupun kertas kosong untuk kamu tulis jawapan kamu, jawapan yang betul. Oke, cikgu bagi masa 2 menit untuk pelajar mencari ejaan yang betul bagi perkataan yang ada di hadapan ini. Oke, Anissa, soalan 1. Apakah ejaan yang betul bagi soalan 1? Masalah tidak ada 2, sepatutnya 1. Jadi ejaan yang betul ialah M-E-M-A S-E-S-A L-E-H lah. Masalah. betul. Oke, Zulaika, soalan nomor 2 apa jawapan yang betul? Menggalakkan. Tapi K tidak ada 2, cikgu. Oke, jadi ejaan yang betul ialah M-E-N-G
digalakkan. Oh, maksudnya dia cuma ada Satu satu case Ini saja. kita buang. Ya, cikgu. Oke, Syamira, soalan nomor 3 apa? Perabot. Berikan jawaban yang betul. Sepatutnya perabot dieja P-I-P-L-E-R-A-B-O-T-bot. Perabot. Oke, betul. Perabot mesti menggunakan huruf O, bukan U. Oke, dan soalan yang terakhir. Siapakah yang bertuah mendapat soalan yang terakhir? Oke, Noradila Amira. Ya, cikgu. Oke, soalan keempat. Apakah ejaan yang betul? Kabar sepatutnya dieja dengan huruf H. Maksudnya? K-H-A K-H-A. B-A-R. Kabar. Betul. Bagus dan Tania. Nampaknya semua pelajar cikgu telah menguasai cara mengenal pasti kesalahan ejaan yang ada di dalam sesebuah teks ataupun ayat. Oke, sebelum kita meneruskan lagi pembelajaran kita, pelajar ada sebarang soalan? Tiada, cikgu. Jadi maksudnya kamu sudah paham apa pembelajaran kita pada hari ini? Ya. Oke, baiklah. Baiklah, kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, marilah kita mengulas kembali topik pembelajaran kita pada hari ini. Pelajar sedia? Sedia, cikgu. Oke, boleh beritahu cikgu apa yang kita pelajari pada hari ini? Membaca. Selain membaca, Cari kesalahan ejaan. selain itu, Tanda baca. betul. Hari ini kita sudah belajar membaca, yaitu membaca dengan intonasi yang betul dan bersesuaian dengan teks yang kita baca. Yang kedua, kita sudah belajar mencari kesalahan ejaan yang ada di dalam teks ataupun ayat. Dan yang ketiga, kita belajar membetulkan kesalahan ejaan. Oke, nampak tak apa yang cikgu paparkan di hadapan ini? Nampak. Oke, cikgu minta Kasmiati untuk membacakan teks di hadapan. Oke. Salam sejahtera. Yang berbahagia Puan Nadia binti Jalan, Pengetua SMP Sri Siantar, yang dihormati Encik Gubernur Anak Lelaki Muda Sami, Penolong Kanan Pentakdiran, Puan Yapneli, Penolong Kanan Kurikulum, yang berusaha Saudara Azri bin Saleh, pengurusi kelas kebudayaan, guru-guru dan rakan-rakan yang saya kasih. Oke, terima kasih Kasmiati. Jadi kelas, apakah bacaan dan intonasi yang dilontarkan oleh Kasmiati adalah betul ataupun salah? Betul. Oke, berikan cikgu sebab kenapa kamu kata bacaan Kasmiati adalah betul. Kerana Kasmiati berhenti membaca apabila ada nokta. Betul. Seperti yang kita dengarkan tadi, Kasmiati membaca salam sejahtera dan Kasmiati berhenti selepas melihat tanda nokta yang ada di teks ini. Jadi maksudnya kamu sudah menguasai cara bacaan yang betul, yang mana kamu boleh kenal pasti, di mana kamu boleh berhenti, di mana kamu boleh teruskan. Jadi seterusnya kita akan nampakkah? Nampak, cikgu. Oke, cikgu akan bacakan untuk ayat yang pertama dan cikgu mahu kamu beritahu cikgu kesalahan yang terdapat pada ayat tersebut. Oke, nomor 1, pihak sekolah menyediakan bantuan makanan kepada pelajar yang terkesan dengan bencana alam. Jadi, apakah kesalahan yang terdapat di ayat tersebut? PH. Apa ejaan yang betul untuk perkataan pihak? P-I-P-H-A-K-H. PH. Betul. Oke, untuk ayat yang kedua, cikgu minta Adila untuk bacakan dan berikan cikgu kesalahan yang terdapat pada ayat tersebut. Pasukan Rumah Biru menjadi juara pada tahun ini. Yang salah pasukan dan juga tahun. Oke, bagi pasukan, apa ejaan yang betul? P-E-P-A-S-U-S-U-K-E-N kan pasukan. Yang kedua, I-E-T-A
HUN hun, tahun. Betul. Oke, untuk soalan yang ketiga ataupun ayat yang ketiga, Cikgu minta Sulaya untuk bacakan dan berikan kesalahan yang terdapat pada ayat tersebut. Oke, motorsikal itu berwarna biru. Yang salah di situ adalah motorsikal. Oke, kenapa motorsikal salah? Kesalahan ejaan sebab ejaan yang tepat adalah motorsikal. Motorsikal. Betul, nampaknya kamu sudah tahu dan kamu sudah menguasai untuk mencari kesalahan ejaan yang ada dalam petikan ataupun sesuatu ayat. Jadi, Cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada kamu kerana melibatkan diri secara aktif sepanjang kelas ini berlangsung. Selain itu, kamu juga memberikan kerjasama yang baik untuk menjayakan aktiviti yang telah Cikgu rancang pada hari ini. Jadi, sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini, Cikgu mahu kamu buka muka surat 79. Nampakkah teks yang bertajuk Indah Segar Kehidupan? Nampak. Oke, Cikgu mahu kamu cari kesalahan ejaan yang terdapat dalam petikan tersebut dan hantar kerja ini pada esok. Boleh, cikgu. Oke, sekian saja pada hari ini. Assalamualaikum.